Boleh tuan-tuan Allah. Tuan-tuan balik bukan nak lena lagi. Baik. Ini kita duduk, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini yang dikatakan muhasabah. Dia selalu berfikir dan merancang masa depannya di dalam alam barzah dan alam akhirat nanti. Tuan-tuan, perancangan tu penting. Sebab tu Rasulullah SAW berjayanya strategi Nabi dalam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana Nabi ada strategi. Sebab tu kita duk dengar ceramah ma'al hijrah ni lama dah. Cuma faham dengan tak faham tu cerita lain. Ada orang dia dengar ceramah, dia faham. Ada orang dia dengar ceramah, dia tak faham. Ada orang dia dengar ceramah, dia faham, dia beramal. Ada orang dia dengar ceramah, dia faham, dia buat tak tahu. Cuba tengok Nabi bila dia nak keluar daripada kota Mekah. Nabi tak keluar dalam istilah bahasanya membabi buta ataupun membuta tuli. Nabi ada perancangan. Nabi ada perancangan. Dalam bahasa kita ni Nabi tak keluar menonong bodoh lagu tu. Tak. Nabi atok strategi, Nabi atok perancangan. Apa rancangan Nabi antaranya? Yang pertama Nabi fikir macam mana umat Islam, kaum muhajirin nak diselamatkan dulu. Ni perancangan Nabi yang pertama. Tuan-tuan cuba tengok bila Nabi nak keluar. Nabi keluar dulu kah? Sahabat muhajirin ni keluar dulu. Sahabat muhajirin keluar dulu. Sebab apa dia? Pastikan hampa selamat, baru aku keluar. Pastikan hampa selamat, baru aku keluar. Ni perancangan yang pertama Nabi buat. Ni dia kata ni. Sebab tu orang yang rajin berfikir ni, dia kena merancang masa depannya di dalam alam barzah dan di alam akhirat nanti. Macam mana kita duduk dalam alam barzah? Bagaimana hal keadaan kita di akhirat nanti? Tengok kita hidup di dunia, kalau maksiat banyak yang kita buat di dunia, sengsaralah kehidupan kamu di dalam alam barzah. Sengsaralah kehidupan kamu di alam akhirat nanti. Dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Jika terlanjur melakukan dosa, maka dia akan segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini orang yang banyak berfikir. Berfikir dan berzikir. Fikir banyak-banyak. Ingat banyak-banyak. Fikir dan zikir. Jangan fikir dan lalai. Fikir dan zikir. Fikir tentang nilai hidup kita macam mana. Nilai hidup. Nilai hidup di dunia ni macam mana. Lepas hidup di dunia nak hidup dalam alam barzah. Bagaimana pula nilai hidup di alam barzah. Habis alam barzah, dia ada alam akhirat. Bagaimana pula nilai hidup kita di dalam alam akhirat kelak. Dan dia kena banyak berzikir. Makna apa dia berzikir? Kena banyak mengingati Allah. Jika terlanjur, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak mempedulikan perintah Allah dan Rasul, mereka hidup di dunia sesuka hati. Yang ni orang yang tak peduli, kata dia. Hidup di dunia ni tak ada hukum. Hak halal aku sapu, hak haram aku pediah. Tak ni. Tuan-tuan ni yang katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Sama. Orang yang hidup di dunia dia tak pegang kepada hukum ni, Allah Ta'ala kata dia ni macam binatang. Kadang-kadang dia lebih teruk daripada binatang. Orang macam ni Allah Ta'ala kata seumpama binatang. Bal hum adall. Kadang-kadang dia lebih teruk daripada binatang. Macam mana ustaz yang kata lebih teruk daripada binatang? Binatang pun ada benda yang dia buat, ada benda yang tak dia buat. Orang yang tak tahu halal haram, dia pederah sama ya. Tuan-tuan, binatang, minta maaf cakap lah, tuan-tuan dan binatang. Apa dia binatang yang tuan-tuan mudah tengok? Kita kata dah, lembu kebau. Lembu kebau. Bisa tengok tak lembu kebau? Kan tak bisa tengok. Buat tuan-tuan melih baru ni, buat korban tuan-tuan melih apa? Unta. Dan melih unta. Dah ustaz kami melih borak. Cuish. Korban baru ni buat apa dia? Lembu.
Tuan-tuan bisa tengok lembu tak? Tuan-tuan buat saya orang kampung bukan terbit-terbit main kot celah menara KLCC tu. Dia, ni muat saya kampung ni tengok muka Kedah walaupun belagak KL. Asal daripada mana? Asal daripada Perak. Kita tengok lembu. Lembu ni tuan-tuan, kalau dia nak melempiaskan nafsu dia. Faham tak? Kalau dia nak menunaikan, orang kata apa dah? Dia punya nak melepaskan nafsu syahwat dia. Ada tak lembu ni balas mak dia? Ada. Lembu ni rogol mak dia ada. Lembu ni rogol tok dia. Tak ada. Dia hormat kepada mak dia lembu ni tuan-tuan. Dia hormat. Dia hormat tuan-tuan. Tapi manusia bila dia tak kenal agama halal haram tu siapa lah, dia tak kira dah. Mak dia pun dia rogol. Ni yang kata teruk pada binatang. Ulaika kal an'am. Tapi kadang-kadang lepas ni macam binatang. Lembu. Bila dia nak rogol dia tak kira dah. Bini kawan dia agama. Manusia bila dia tak kenal hukum, bini orang pun dia sapu. Ni bila hidup kita ni tidak ada hukum yang mengawali kita. Tidak ada hukum yang protect kita. Sebab tu dalam Islam, hang nak buat apa pun, hang mesti duduk dalam frame syarak. Ini mudah faham. Hang nak buat apa pun buat. Selagi mana hang tidak tersasar, hang tidak terkeluar daripada frame syarak. Duduk. Frame syarak. Tuan-tuan nak buat apa buat. Selagi mana tuan-tuan duduk dalam lingkaran frame syarak. Ini dia kata. Mereka menderhakai Allah dan Rasul dengan melakukan maksiat tanpa rasa malu dan segan. Allah bagi macam-macam nikmat ke hang, hang tak malu nak buat maksiat ke Allah. Tuan-tuan yang ada cerita banyak lah, kita ni yang ada belagak lah tuan-tuan. Kita ada pangkat, simpanlah pangkat kita. Kita ada pingat, simpanlah pingat kita. Kita ada kekayaan, simpanlah kekayaan kita. Hang apa yang hang ada, kekayaan, pingat dan pangkat, sikit pun hang tak boleh balas dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat hang. Tak payah banyak tuan-tuan. Ni nikmat kajit ni. Pejam, celek. Tuan-tuan nak bayar banyak mana ke Allah ni? Pejam, celek. Kalau Allah Ta'ala minta sekali pejam celek 2 kupang, jenuh bayar tuan-tuan. Pejam celek. Tuan-tuan. Ada orang dia pejam-pejam tak boleh celek, kena angkat lagu tu baru nampak. Krem dia punya orang mata. Ada orang celek tak boleh pejam. Celek tak boleh pejam jadi mata ulang. Tuan-tuan fikir, kalau kita tak mayang subuh lah pagi tuan-tuan, Allah Ta'ala kunci, tak boleh kencing. Dia kunci tu, tak boleh kencing. Nak kencing duk terang tak mau keluar air. Tuan-tuan bayang kita tahan kencing ni pun sengsara. Bayangkan orang yang tak boleh kencing, yang tak boleh berak. Tak ada tuan-tuan. Allah Ta'ala tak buat apa. Hang tak mayang subuh pun aku bagi. Hang mayang subuh pun aku bagi. Hang tak malu kan dengan Allah? Tuan-tuan. Tak boleh nak say thank you ke ucap terima kasih dengan Allah. Allah bukan minta banyak pun. Dia bagi apa yang kita nak. Dia bagi apa yang kita hajat. Dia bagi apa yang kita perlu. Ada benda kita hajat tapi kita tak perlu. Kadang-kadang Allah Ta'ala tangguh pemberian tu. Kita berhajat tapi kita tak perlu. Faham tak tuan-tuan? Ada benda yang kita perlu, Allah segerakan keperluan kita. Ada benda kita just berhajat saja tapi kita tak perlu, Allah tangguhkan. Dia bagi macam-macam kepada kita ni maklum-maklum. Yang dia minta kat kita, patuh apa yang dia cakap. Mai jumpa dengan dia sehari 5 kali. 2 benda ni pun hang tak boleh buat ke? Patuh hang nak klaim kata hang ni hamba Allah. Malulah. Ni nak ulah banyak-banyak tak boleh ni, masa dah nak cukup. Mual aja surat layang. Tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah. Jemaah masjid ni tak buat lagi panggil lagu tu lah. Baguslah tuan-tuan ni. Sebab tu tuan-tuan nak tamarakan.
Mau tuan-tuan buat panggil lagu tu, tukar nama dia Taman Musuh. Ni nak mati dah ni. Duk break dah. Kalau kapal terbang pun dia duduk landing dah. Mana boleh terjun terus, patah kapal terbang tu. Dia turun dia touchdown tu pun, dia tak boleh break lagi. Lagu tu dulu. Mana boleh turun break, nyacak kapal terbang tu. Tuan-tuan ceramah pun macam nak landing tu lah. Dia kena ambil side. Dia nak turun dah, cuaca tak elok, terbang balik lah. Ni dia duduk turun dah. Allah Ta'ala minta kat kita, mai jumpa dia sehari ni, maka dia tak boleh malu lah tuan-tuan. Mereka tidak mahu berfikir tentang siksaan dahsyat yang akan dihadapi selepas mati nanti. Mereka enggan taat kepada perintah agama. Orang sebegini sebenarnya enggan ke syurga. Dan mereka memilih untuk terjun ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang enggan taat kepada perintah Allah, kelakuan mereka sama seperti iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Akibat daripada kesombongan itu, iblis akhirnya dilaknat dan diusir keluar daripada syurga. Orang yang macam tu, kata pengarang penyusun kitab kita, perangai dia sama seperti iblis. Sombong, disebabkan kesombongannya, akhirnya dia diusir daripada syurga Allah. Janganlah kita memakai pakaian sombong tu tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu pakaian tu pakaian iblis. Yang tuan-tuan nak ambil pakaian tu, tuan-tuan nak serlum bubuh dekat badan kita bersama. Kalau tuan-tuan tahu pakaian tu pakaian iblis, kenapa yang tuan-tuan nak ambil pakai juga? Tuan-tuan berbangga ke boleh pakai pakaian iblis? Tuan-tuan berbangga ke tuan-tuan boleh pakai baju, pakaian yang dipakai oleh iblis? Kita berbangga bila mana pakaian kita adalah pakaian mukmin. Kita berbangga apabila pakaian kita adalah pakaian mukmin. Mukmin muttaqin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada menjadi golongan tersebut. Amin ya Rabbal